Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sihat walafiat sehingga kita berkesempatan untuk mengadakan kelas online, cuma dalam keadaan yang serba ada. Maksudnya serba ada ni kadang-kadang signal lah. Tapi Alhamdulillah insyaAllah semua dalam keadaan sihat, bebas daripada virus COVID-19. Amin Allahumma amin. Okey, untuk puan-puan dan tuan-tuan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya walafiat Ustaz. Okey, Alhamdulillah kalau sihat. Okey, so untuk hari ini kita masuk tajuk dia. Sekejap. Tajuk Hunnah. Hunnah. Sekejap, saya type Hunnah. Muka surat. Muka surat masih sama, muka surat 3. Muka surat 3, Hunnah. Okey, masuk muka surat 3, Hunnah. Saya guna akaun Smart146. Sekarang dekat layar, tampilan layar adalah muka surat 3 tentang Hunnah. Sekejap, masih ada yang masuk. Saya okey. Hello? Try jawab. Kita senyap je. Silent tadi ya. Lupa, sorry. Okey. Sekarang kalau minggu lepas kita belajar tentang kenapa? Sekejap puan. Okey, kita belajar tentang qalqalah. Okey, qalqalah. Sebagaimana kita ketahui, qalqalah ini terbagi menjadi 3. Okay, kita ulas sedikit yang minggu lepas bertajukkan qalqalah. Qalqalah, maksud daripada qalqalah itu adalah melantunkan ataupun melatunkan sebutan huruf qalqalah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, apabila kita bertemu dengan huruf qalqalah, maka huruf itu kena kita lantunkan. Okey. Huruf qalqalah sendiri ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf, ataupun disingkat dengan baju di toko. Ataupun ada yang mengatakan baju dan koto. Kalau baju dan koto, bajim dal qaf ta. Ataupun qad bujadin. Qaf dal qaf ta ba qad bujim qad bujadin dal. Jadi yang jelas huruf qalqalah itu ada 5.
Dan setiap kita berjumpa huruf qalqalah, maka kena dilantunkan. Okey, seterusnya. Qalqalah terbagi menjadi 3. Menjadi 3 puan-puan tuan-tuan, semuanya ada 3. Ingat, qalqalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalqalah sughra. Sughra bukan sohir tapi sughra. Sebab saya pernah mengajar seorang murid, dia cakap qalqalah sohir. Sebenarnya sughra dengan sohir ni lebih kurang. Cuma kita gunakan bahasa yang dalam buku adalah sughra bukan sohir. Qalqalah sughra maksud dia qalqalah yang kecil. Tandanya berlaku di pertengahan perkataan. Jadi qalqalah sughra ni hanya terjadi pada pertengahan perkataan ataupun pertengahan ayat. Kadang-kalanya pertengahan perkataan, ada kalanya pertengahan ayat. Contoh kalau dalam pertengahan perkataan qablikum. Perkataan qablikum dekat situ ada huruf ba. Dan ba itu termasuk huruf qalqalah. Tetapi kalau pada pertengahan perkataan, contohnya laqad khalaqna, laqad. Laqad itu satu perkataan, khalaq satu perkataan juga. Jadi qad dengan khalaq itu pada pertengahan ayat. Okey. Dan ingat, untuk qalqalah sughra, huruf qalqalah mesti bertanda sukun. Bertanda sukun. Untuk qalqalah sughra mesti bertanda sukun. Tanda sukun ni adalah tanda mati ataupun tanda bulat macam ni. Itu tanda bulat macam ni ataupun kadang-kadang macam ni, dal macam dal. Ini adalah tanda mati. Jadi untuk qalqalah sughra, huruf qalqalah mesti bertanda sukun. Okey. Dan dia tidak boleh di ujung kalimah ataupun ketika kita waqaf. Kalau kita ke waqaf, dia akan masuk kepada qalqalah kubra. Okey, yang kedua adalah qalqalah kubra. Kubra, bukan kabir Kalau tadi kalau sohir lawan dia kabir. Tapi kalau sughra lawan dia kubra. Kubra ni adalah besar. Jadi qalqalah yang besar. Maksud besar kat sini, lantunannya lebih besar daripada sughra. Terjadi ketika waqaf dan di hujung ataupun di hujung ayat. Okey, di hujung ayat tuan-tuan, puan-puan. Okey, dia juga kena baca lantun. Contoh kat sini adalah al-buruj. Buruj. Buruj. Jim tu kena j dia. Contoh was-sama'i zatil burud wal yaumil mau'ud. Ataupun minggu lepas kita ambil contoh qul huwallahu ahad. Ahad dia berada di ujung ayat. Okey. Kalau untuk yang di ujung ayat ni, dia baris dia boleh baris atas, boleh baris bawah ataupun boleh baris depan, sama ada dia depan ni baris 2 ataupun atas. Kalau atas baris 1 je tak boleh baris 2. Sebab bila atas baris 2 dia akan menjadi mad iwad. Contoh yang contoh burujan. Burujan, jim itu akan baris atas macam ni, burujan. Ini bila berhenti dia tidak akan jadi qalqalah, tetapi kita baca buruja, bukan buruj. Tapi kalau dia burujin, jim baris bawah macam ni, bila berhenti menjadi qalqalah kubra. Buruj ataupun burujun menjadi buruj. Okey, itu untuk qalqalah kubra. Seterusnya ialah
qalqalah akbar. Okey, kita tadi ada kecil, besar. Kalau akbar ni lebih besar. Seperti perkataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ni kita ambil akbar aja. Akbar maksudnya lebih besar ataupun terbesar. Dia sama dengan qalqalah kubra. Terjadi ketika waqaf dan di hujung ayat. Tetapi ingat, dekat akbar ni mesti ada tanda sabdu. Kalau tak nampak tanda sabdu ni, dia macam ni. Tanda sabdu ni adalah 3 yang menghadap ke atas. Ini disebut dengan sabdu. Okey. Lepas tu kena berhenti dan lantun. Dia kena berhenti dan lantun. Kalau kubra tadi pun sama ya, kena berhenti dan lantun. Kalau akbar juga kena berhenti dan lantun. Cuma yang membezakan akbar dengan kubra adalah tanda sabdu. Okey, ni tanda sabdu. Contoh, tabbat yada abi lahabi watab. Berhenti kejap. Ataupun kalau saya letak contoh lain, al-haqqu. Al-haq. Al-haqqu. Perkataan al-haqqu ni, al-haqqu, ketika kita berhenti, maka terjadilah qalqalah akbar. Baca dia, al-haq. Al-haq. Kena sabdu sekejap. Al-haq. Okey, sebab ada sabdu. Tetapi seandainya sabdu ini tidak ada, maka terjadilah qalqalah kubra. Baca dia, al-haq. 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 Beza kan? Kalau tak ada sabdu, baca dia al-haq. Kalau ada sabdu, al-haq. Berhenti kejap. Itulah qalqalah kubra dan qalqalah akbar, beza dia. So, sebelum kita masuk ke tajuk seterusnya, yakni wajibul hunnah, tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, boleh buka mute siapa nak tanya, ataupun yang minggu lepas tak datang boleh tanya sebelum saya masuk ke pelajaran seterusnya, yakni wajibul hunnah. Ada yang nak tanya? Okey, tak ada yang nak tanya? Kalau yang nak tanya boleh buka kejap mute tu, boleh tanya. Okey, Puan Ramsyah nak tanya? Tak ada apa-apa. Faham insyaAllah. InsyaAllah faham ya? Faham. Okey. Berarti kalau semuanya tak ada yang ni, berarti faham ya? Bila semua dah faham, saya akan masuk seterusnya ialah tajuk hunnah ataupun wajibul hunnah. Wajib. Okey, perkataan ya. Wajibul hunnah. Wajib ni maksud dia wajib lah. Wajib. Yang wajib ni kalau dalam ilmu fiqah, wajibul hunnah, bila wajib ni bila kita buat mendapat pahala, bila kita tinggalkan akan mendapat dosa. Contoh wajibul hunnah dalam perkataan contoh wajib dalam Islam ialah seperti solat. Solat adalah wajib. Bila kita buat kita dapat pahala, tapi bila kita tinggalkan maka kita akan mendapat dosa. Itu wajib dalam segi ilmu fiqah. Okey, tetapi kalau dalam ilmu tajwid, wajib itu sama, wajib. Hunnah itu dengung. Ingat, hunnah maksud dia dengung. Wajibul hunnah jadi wajib dengung.
So kalau suatu wajib, benda wajib ni kita tinggalkan, maka dosa. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Bila dia wajib dengung, kita tak dengungkan, berarti bacaan kita salah. Sebab dia wajib. Wajib tu kena buat, kena dengung. Okey, untuk wajibul gunnah ada dua apa namanya? Dua huruf. Wajibul gunnah ada dua huruf, yakni huruf nun sabdu dengan mim sabdu. Okey. Sabdu ni ini nama dia yang saya gambar ni, ini sabdu ataupun ada yang mengatakan syiddah ataupun tasdid ataupun sabdu. Wajibul gunnah huruf dia ada dua, nun sabdu dengan mim sabdu. Dibaca dua harakat. Jadi dengung itu adalah dua harakat. Kadar harakatnya dua. Contoh, amma dengan innahu. Jadi bukan kita baca amma tapi amma. Jadi perkataan tu dua. Amma. Innahu. Innahu. Dia tak kisah huruf sebelum mim sabdu atau nun sabdu ni huruf baris atas ataupun baris bawah ataupun baris depan, dia tetap kena dengung. Contoh yang ni amma ain baris atas. Tapi kalau contoh yang baris depan, saya bagi contoh perkataan thumma. Summa baris depan. Dia yang penting mim ni sabdu. Jadi baca dia thumma. Tu dua harkat. Kadar dengung dia dua harkat. Thumma. Kalau kita baca thumma, itu salah. Sebab tak dengung. Dia nak dengung. Okey, seterusnya nun. Nun pun sama. Kena dengung. Innahu. Ataupun contoh lain saya bagi kat sini. Anna. Anna. Tu kena dua. Okey, tuan-tuan, puan-puan, saya nak tanya, boleh mute, boleh buka mute kejap. Mute buka kejap. Wajibul gunnah, huruf dia ada dua, nun sabdu dengan mim sabdu. Mim sabdu dan nun sabdu termasuk huruf yang makhrajnya keluar daripada mana? Tolong jawab. Mim sabdu dan nun sabdu, huruf yang makhrajnya keluar daripada mana? Yang minggu lepas, beberapa minggu yang lalu kita dah belajar kan? Bahagian hidung. Bahagian hidung. Apa benda? Nama dia apa bahagian hidung? Al-Khayshum, betul. Al-Khayshum. Ada yang dimaksud Al-Khayshum ni adalah bahagian hidung. Bahagian hidung. Okey. Untuk hunnah, wajibul hunnah ni, kita tengok contoh. Okey. Saya buka perkataan. Okey, boleh mute lagi. Okey, dekat sini ada surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Boleh tak puan-puan atau tuan-tuan cari satu contoh wajibul gunnah. Perkataan apa kat sini? Yang ada wajibul gunnah. Mim sabdu. Dalam perkataan.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. So dengan dalam surat ni ada tak bacaan wajibul hunnah? Okey, boleh jawab? Hamma. Hamma. Okey, selain hamma ada lagi? Mimma Ustaz. Mimma. Mimma Ustaz. Ini mimma. Mimma. Okey, lagi. Ini satu kata mim masad. Yang kedua hamma. Pertama hamma. Ada lagi? Lum Ustaz. Lum mimma. Okey. Ya, mim dengan hablum ni So ada tiga. Hamma, hablum, mim masad. Okey, ada tiga kat sini. Ada yang lain? Ada yang nak jawab? Puan-puan yang lain ada yang nak jawab atau memberi pandangan? Alhamdulillah puan jawab betul. Tetapi ada tapi dia. Alhamdulillah betul. Untuk hamma ini memang betul hunnah ataupun wajibul hunnah. Hamma wajibul hunnah. Sebab sebelumnya tidak ada nun mati ataupun tanwin ataupun apapun hukum bacaan mim mati. Jadi betul-betul mim sabdu. Bila betul-betul mim sabdu macam ni, ini adalah bacaan wajibul hunnah. Tetapi puan, yang untuk hablum, ini maaf ada kesalahan sedikit. Ini bukan wajibul hunnah. Kenapa saya mengatakan bukan wajibul hunnah? Memang dekat sini ada mim sabdu, mim bertanda sabdu, ini dah betul tanda wajibul hunnah. Tetapi kita perlu ingat wajibul hunnah ni hanya mim dan nun baris sabdu. Sedangkan ni ada ni baris, ini disebut dengan apa? Ada tanwin. Kalau ada tanwin, maka dekat sini boleh dikatakan tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim, bukan mim sabdu. Tanwin bertemu dengan mim, itu kena ada mim sabdu. Kena ada mim sabdu. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim, maka wajib dengung. Tetapi hukum bacaannya ialah idgham bi hunnah. Karena dekat sini masuk dan dengung. Jadi kita dari lun kita masuk ke mim, hablum. Yang ni nama dia bukan wajibul hunnah, idgham bi hunnah. Kalau kita tengok tadi yang ni hamma mim sabdu dan sebelumnya tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada apa-apa, tidak ada tanwin, tidak ada mim mati, tidak ada nun mati. Maka dia wajibul hunnah. Sedangkan yang ini depan dia ada tanwin, maka dia bukan wajibul hunnah, idgham bi hunnah. Sama juga dengan yang mim masad. Mim masad walaupun dia ada mim sabdu tetapi bukan wajibul hunnah. Okey, mim masad bukan wajibul hunnah disebabkan ada nun mati. Okey, tuan-tuan, puan-puan, disebabkan ada nun mati. Ni nun yang tidak berbaris. Ni disebut dengan nun mati. So bila ada nun mati bertemu dengan mim, maka masuk dan dengung. Masuk dan dengung, dia sama dengung dia tetap 2 harakat. Cuma dia kena masuk dulu baru dengung. Ini disebut dengan idgham bi hunnah. Cara baca sama-sama dengung, cuma nama beza. Yang hamma ini disebut dengan wajibul hunnah ataupun hunnah. Sedangkan hablum
ini dengan hablum, dengan mim masad, ini disebut idgham bihunnah ataupun idgham ma'al hunnah. Dia kena masuk dulu baru dengung. Okey. Boleh faham? Ataupun ada pertanyaan? Faham Ustaz. Faham ya? Faham antara beza wajibul hunnah dengan idgham bihunnah. Jadi untuk idgham Ustaz, yang kepada hablun tu apa dia panggil? Tadi Ustaz kata takwin, apa maksud dia Ustaz? Tak berapa jelas. Okey. Saya ulang. Okey. Untuk perkataan hablum ini ada baris dua. Baris dua, okey saya buat kat sini. Saya tak buka kat whiteboard, saya buka kat sini je. Tak boleh buka kat sini. Okey, saya buka kat whiteboard. Okey, kejap. Whiteboard. Okey. Ini baris dua. Atas, bawah, dan depan. Ini disebut dengan tanwin. Tanwin. Okey. Semua baris dua dalam bahasa Arab disebut dengan tanwin. Tanwin ini secara general. Tetapi kalau kita masuk satu-satu, yang ini kan berasal baris atas, kalau kan dia ada baris atas satu, baris bawah satu, baris depan satu. Kalau baris atas ni disebut dengan fathah kalau satu. Tapi kalau dah dua menjadi fathatain. Yang ni fathatain. Sebab dia fathah jadi fathatain. Yang ni kasrah. Bila satu kasrah. Bila dua jadi kasratain. Yang ini dhammah. Jadi dhammatain. Jadi fathatain. Kasratain, dhammatain. Cuma kalau dalam ilmu tajwid sebab kita nak general, nama dia tanwin. Tanwin ni baris dua. Tak kira dia baris dua atas, bawah ataupun depan. Jadi disebut dengan tanwin. Itu selalu orang buat hukum nun mati ataupun tanwin. Tanwin tu maksudnya baris dua. Contoh tadi dalam perkataan hablun. Hablun ni ada tanwin. Dia baris dua kan, hablun. Ini namanya tanwin. Ataupun kerana dia baris depan, nama dia dhammah, dhammatain. Kalau lebih detail dia dhammatain. Tapi kalau general dia tanwin sebab dia baris dua. Tanwin bertemu dengan mim, maka masuk kepada mim kemudian dengung. Hablum mim masad. Seperti itu. Okey. Ada boleh faham? Boleh Ustaz. Boleh InsyaAllah. Allah. Okey. Itu untuk contoh ni tak ada kat sini, tak ada. Okey, tak apa. Kalau untuk contoh ini kan hammam mim. Kalau untuk contoh nun mati ada yang untuk mim sorry bukan nun mati, mim sabdu. Untuk contoh nun sabdu tadi kan hamma, contoh nun sabdu, mim sabdu. Sekarang contoh nun sabdu. Ada pada perkataan apa? Siapa yang tahu? Boleh sebut, boleh bagi saya contoh. Selain amma dengan selain inna dengan anna. Ada tak? Boleh buka Al-Quran. Kalau ada yang jumpa dekat Al-Quran, tolong bagi tahu kejap. Kita buka dah juzuk 1 aja, jangan jauh-jauh.
Okey, kita tengok. Okey, saya tak ni. Kita tengok dekat Al-Quran muka surat 3. Al-Quran muka surat 3. Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Quran muka surat 3 baris keempat dari bawah. Yang pertama bil huda, kedua fituhya, yang ketiga ma'akum, yang keempat allazi. Okey, pada perkataan allazina amanu qalu amanna. Qalu aman. Sekejap. Perkataan qalu amanna. Amanna. Okey, dalam perkataan amanna, di sini ada nun sabdu. Ni sabdu Amanna. Jadi ni kena dua sama dengan na. A dua, man dia dua, na juga dua. Amanna. Kalau a, ini mat apa tuan-tuan, puan-puan? Siapa yang tahu? A, boleh buka jawab. Mat badal. Mat badal, betul. Perkataan a ni adalah mat badal. Man ini wajibul hunnah. Sedangkan na mat apa na? Na. Okey, siapa yang tahu boleh jawab. Na. Okey, buka tak apa, terjawab. Na mat. Mat asli. Mat asli. Jadi kat sini ada mat badal wajibul hunnah dengan mat asli. Okey, itu tadi wajibul hunnah. Okey, sebelum kita masuk tajuk yang lain, untuk wajibul hunnah, ada pertanyaan? Any question? Indakum soal? Mana tadi wajibul hunnah? Untuk wajibul hunnah ni, ada yang nak tanya? Okey, untuk wajibul hunnah, semua faham? Yang nak tanya boleh buka mic. Untuk wajibul hunnah. So, bila semua tidak ada yang bertanya, maka saya anggap puan-puan dan tuan-tuan sudah faham. Alhamdulillah sudah terus, sudah menguasai. Dan semoga bila kita dah menguasai, kita dah faham, kena kita amalkan dalam membaca Al-Quran. Kenapa kena diamalkan? Supaya kita tak lupa. Sebab bila kita dah tahu teori, bila kita baca, kita tak digunakan, kita tak buat praktek atau praktikal, maka dia akan lupa. Contoh ingat setiap kita baca dalam Al-Quran, apabila bertemu dengan nun sabdu ataupun mim sabdu, maka kena dengung. Wajib dengung. So bila tak dengung, maka salah. Kerana dia wajib dengung. Okay, next. Next, kita belajar hukum nun mati. Nun mati. Sila puan-puan, tuan-tuan buka diagram. Kita buka muka surat 2. Hukum nun mati. Hukum nun mati dan tanwin.
Okey. Dia ingat dalam ilmu tajwid ada hukum nun mati, ada hukum mim mati. Hukum nun mati dengan mim mati. Okey, sebelum kita lanjut kepada hukum nun mati, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, nun mati ataupun nun, huruf nun, makhrajnya keluar daripada mana? Sila dijawab. Siapa yang ingin menjawab? Dari hidung. Nun dari hidung. Betul puan, cuma kalau nun ini adalah ketika ada sabdu baru dari hidung. Kalau nun ada sabdu baru dari hidung. Tetapi kalau nun sendiri tidak ada sabdu dari mana? Bukan hidung. Daripada bahagian lidah Ustaz, al-lisan. Alhamdulillah, betul. Terror puan boleh jawab Alhamdulillah. Jadi yang pertama tadi, puan yang jawab pertama tadi betul dari hidung. Tetapi kalau dari hidung ni, nun dia ada tanda sabdu. Tapi kalau nun tidak ada tanda sabdu, dia berasal daripada lidah ataupun al-lisan. Sebab ketika kita sebut nun, lidah kita kena berada di atas ataupun di langit-langit, menyentuh langit-langit bahagian atas. Okey, nun. Okey, untuk hukum nun mati atau tanwin, nun mati maksudnya nun bertanda mati, ni tanda mati. Ya. Ni bertanda mati. Ataupun nun dia tidak bertanda. Sebab dalam Quran Rasam Osmani ini ada dua. Yang pertama nun bertanda mati dan yang kedua nun tidak bertanda. Ini juga simbol bertanda dan tak bertanda ini mempunyai maksud. Selalunya nun yang bertanda mati, ada tulisan mati kat situ, itu menandakan dia dibaca dengung. Dia dibaca jelas. Bila ada tanda mati macam ni, tanda ni dekat bawah nun, itu selalunya dibaca jelas. Tetapi kalau nun tidak ada tanda, nun kosong je. Dia nun macam ni je, tak ada tanda bawah ni. Atas ni tak ada tanda, sorry. Atas tak ada tanda, ini selalunya dengung ataupun masuk ataupun nun itu disembunyikan. Okey. Kita tengok. Yang pertama ialah hukum nun mati izhar halki. Izhar halki. Apa maksud izhar? Izhar itu adalah jelas. Saya ulangi sekali lagi, puan-puan. Yang pertama hukum nun mati ataupun tanwin adalah izhar halki. Ingat, izhar halki. Izhar maksud dia jelas, sedangkan halki ini ialah huruf yang berasal daripada halqum. Halki adalah halqum. Jadi huruf yang berasal daripada halqum apabila bertemu dengan nun mati ataupun tanwin, maka kena baca jelas dan terang. Jelas dan terang. Maksud jelas dan terang ni macam mana? Maksud jelas dan terang ini tidak ada dengung ataupun tidak ada disembunyikan. Sebab ada bacaan yang disembunyikan. Jadi yang macam ni kena jelas, betul-betul jelas. Dan huruf dia adalah huruf halki, huruf yang berasal daripada halqum. Huruf dia huruf yang berasal daripada halqum. Yakni hamzah, ha, ha, kha, ain, hin. Okey. Ini huruf kena ingat puan-puan tuan-tuan, untuk ilmu tajwid yang ini memang kena ingat.
Sebab bila kita tak ingat, nanti kita tidak tahu ketika membaca. So huruf dia kena hafal. Huruf yang izhar halki ini, huruf dia huruf yang keluar daripada halki. Halki itu adalah halqum. Hamzah, ha, ha, kha, ain dan ghin. Itu huruf halki. Okey. Jadi cara bacanya jelas dan tidak dengung. Cara bacanya jelas dan tidak dengung. Contoh min khalaq. Min khalaq. Kejap. Kita tulis perkataan min khalaq. Min khalaqin ataupun min khalaq. Okey. Dalam perkataan min khalaq ada nun mati. Nun mati selalu nun mati kerana dia jelas selalunya ada tanda mati. Nun mati bertemu dengan kha. Sedangkan kha termasuk huruf halqum ataupun huruf halki. Kalau boleh tanya, kha itu makhraj dia dekat kerongkong bahagian mana? Boleh jawab puan-puan? Bahagian atas, bawah ataupun ujung? Kha. Kha, maksud kha. Kha dari mana? Hujung kerongkong. Ujung. Kerongkong. Hujung ni bahagian atas ke bahagian bawah? Atas. Okey. Jadi kha bahagian ujung atas sebab ada ujung bawah dan ujung atas. Dia kalau bahagian atas hujung, kalau bahagian bawah kita sebut pangkal. Jadi dia berada di hujung halqum. Dia ada dua huruf, yakni kha dengan gha. Ghin. Okey, so dikarenakan dia huruf yang berasal daripada kerongkong, maka hukum dia izhar halki. Dan ingat, izhar tadi adalah jelas, sedangkan halki huruf yang daripada halki. Daripada halqum. Cari alik dulu. Kenapa? Okey. Min khalaqin ataupun min khalaq. Tak Umi buka ni, Taufik punya akun. Umi tengah online. Okey. Min khalaqin. Jadi perkataan min khalaqin kena jelas. Min khalaq. Pada perkataan min kena jelas. Min khalaq. Kita tak boleh baca min khalaq. Min tak boleh. Ataupun min khalaq. Ataupun kita nak dengungkan jadi min khalaq. Tak boleh. Jadi yang boleh hanya jelas. Min khalaq. Dia tak ada dengung, dia jelas. Min khalaq. Okey. Contoh lain, saya bagi contoh lain. Man amana. Ni yang selalu, contoh yang selalu digunakan. Man okey. Man amana. Hamzah termasuk huruf halqum ataupun huruf yang keluar daripada halqum, halki. Huruf halki. Hamzah termasuk huruf halki. Dan dia berada di pangkal. Maksudnya pangkal ni di ujung, di bawah.
Dia hamzah dengan ha. So, nun mati bertemu dengan hamzah, maka kena baca jelas. Baca jelas kat sini, cara baca dia, man amana. Man amana. Jadi jelas. Kalau baca dengung, jadi macam ni. Ni kalau dibaca dengung. Tapi tak boleh, salah. Man amana. Man amana. Itu bacaan yang salah. Tetapi bacaan yang betul, man amana. Man amana. Man amana. Okey, dia kena baca jelas. Okey, kita masuk kepada tadi izhar halki. Kita balik kepada Allahu Akbar, mana satu ni? Ni. Izhar halki. Ingat. So izhar halki huruf dia ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain dengan ghin. Itu adalah huruf izhar halki. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Jadi bacaan dia adalah jelas dan tidak dengung. Contoh tanwin. Dekat sini ada juga contoh tanwin. Contoh tanwin dekat sini adalah narun hamiyah. Okey. Narun. Run ni tanwin bertemu dengan ha. Tanwin berjumpa dengan ha. So run ni kena baca jelas. Narun hamiyah. Okey, sebab kat situ tak clear, saya buka kat whiteboard, saya tulis. Okey. Narun hamiyah. Okey, untuk izhar halki, tanwin dia selalunya dalam Al-Quran dia guna macam ni. Okey, dia bukan tanwin 2, dia bukan kejap. Dia bukan macam ni. Bukan macam ni. Ini biasanya untuk dengung. Tetapi kalau jelas dia selalu guna tanwin yang ni. Macam ni. Okey. Ataupun dia guna macam ni. Ini menandakan dia jelas. Dibaca jelas. Narun. Alah, salah. Sekejap. Kalau dekat diagram, kita perasan ni tanwin dia. Tanwin macam tu kan. Dia ada ekor kat belakang sikit. Ada ekor sikit kat belakang. Narun, ha, mi. Susah sikit puan nak tulis dekat ni, tak biasa. Mi, yatun. Ha, mi, ya. Narun hamiyah. Okey. Narun hamiyah. Okey, ni ada tanwin dekat atas ra. Ra baris 2 ini disebut dengan tanwin ataupun dhammatain sebab dhamma, dan ini ada ha. Jadi tanwin bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha. Sedangkan ha ni termasuk huruf halki. Disebut dengan huruf halki kerana makhrajnya berasal daripada halqum.
dan dia keluar daripada pertengahan halqum. Pertengahan halqum ha. Ha kena bersih. Ataupun macam orang makan kepedasan. Ha, ha, ha. Narun hamiyah. Okey, kita masuk ke izhar tadi. Jadi baca run ni kena jelas. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Tidak ada dengung. Kena jelas baca run. R-U-N. Run. Okey. Tetapi kalau kita baca dengung, saya bagi contoh yang salah. Narun hamiyah. Dia macam run, nun, n dia banyak. Itu salah. Sebab kat sini tak ada dengung, jadi kena jelas. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Seperti itulah bacaan izhar halki. Okey. Huruf dia ada banyak. Ada ha, ha, kha, ain, ghin. Okey. Boleh buka mic. Tolong bagi contoh yang nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ha. Okey. Boleh buka mikrofon. Tolong bagi contoh nun mati bertemu dengan ha, kha yang belum, ain, kha dengan ain. Ataupun bagilah contoh mana-mana yang puan nak bagi. Tak apa, nanti saya huraikan. Okey, boleh buka mikrofon. Bagi saya contoh. Hello? Ada sesiapa yang nak bagi contoh? Tak ada? Ustaz, cuba buka muka surat 3 tadi. Haa. Barisan ketiga. Okey. Barisan ketiga. Muka surat 3 barisan ketiga. Contoh dia. Walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Betul. Walahum azabun azim. Bun kan? Aha. Bun. Itu ada tanda apa Kak Bun? Tanwin. Tanda tanwin. Tanwin. Yang bertemu dengan huruf ain. Saya tulis kat sini. Azabun azim. Azabun. Kat sini Quran dekat dia macam ni. Azabun azim. Walahum azabun azim. Jadi ketika kita baca azabun, bun ni kena baca jelas. Sebab ada tanwin bertemu dengan ain. Okey, baca dia azabun azim. Azabun azim. Tak boleh kita baca azabun azim. Kalau kita tahan bun, dia jadi dengung. Dan dengung tu adalah tahan. Jadi kat sini tidak boleh dengung. Jadi baca dia azabun azim. Jelas. Ataupun saya bagi contoh lain yang ha, ini min khalaq azabun alim. Ataupun kita selalu dengar perkataan ni dalam Al-Quran. Minha. Minha. Ataupun minhu. Minhu. Minha. Minhu. Ni kena jelas. Tak boleh. Minhu. Salah. Minha. Salah. Tapi kena jelas. Minha. Jelas. Minha. Minhu. Macam tu. Okey, untuk contoh tadi kita dah banyak buat contoh huruf hamzah dah, ha dah, ha dah, kha dah, ain dah,
Ghin. Ada tak contoh huruf ghin? Siapa yang boleh bagi contoh huruf ghin? Saya tunggu 2 minit atau 1 minit. Tolong bagi saya contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan ghin. Boleh sebut je. Kalau tak tahu muka surat berapa, boleh sebut je. Jumpa? Okey. Nun mati ataupun tanwin. Tanwin ni baris 2 bertemu dengan ghin. Ada? Jumpa? Tak ada? Tak ada yang jumpa? Boleh buka mic kalau jumpa? Okey. Kalau tak jumpa saya bagi contoh yakni min ghillin. Min ghillin. Untuk dalam Al-Quran nanti kita cari apabila puan dan puan boleh terjumpa boleh bagi tahu saya. Jadi saya bagi contoh min ghillin. Min ghillin. Min ghillin ada nun mati, ini nun mati bertemu dengan huruf ghin. Sedangkan ghin adalah huruf yang berasal daripada halqum. Okey, jadi kita baca min ghillin, min ghillin, bukan min ataupun min, tapi kena jelas min ghillin. Okey. Ini contoh nun mati bertemu dengan ghin. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Inilah tadi izhar halki. Saya ulang sekali lagi. Izhar halki. Maksud dia ialah izhar ini jelas. Halki huruf yang keluar daripada halqum. Jadi setiap huruf, setiap bacaan izhar halki kena baca jelas dan tidak dengung. Okey, bacaan izhar halki jelas, tidak dengung. Dan huruf dia ada 6 huruf yang berasal daripada halqum. Hamzah, ha, ha, kha, ain dengan ghin. Contoh dia min khalaq, min khalaq. Okey, min khalaq. Panjang ya khalaq. Min khalaq. Min khalaq. Okey. Khalaq. Ini ada hukum apa? Qalqalah. Khalaq ini qalqalah. Qalqalah kubra. Sebab dia berada di ujung. Min khalaq. Min izhar halki. Khalaq, qalqalah, kubra dan mad arid lisukun. Okey, seterusnya yang kedua yang tanwin, contoh dia narun hamiyatun. Narun hamiyatun. Narun, run ya, tanwin bertemu dengan ha, kena jelas. Cuma hamiyatun ini kalau kita sambung. Tetapi bila kita berhenti, ta marbutah kena tukar kepada ha mati. Jadi bunyi dia narun hamiyah. Narun
hamiyah. Okey. Asal dia narun hamiyatun. Bila berhenti jadi narun hamiyah. Itu adalah contoh izhar halki. Okey, sebelum kita sambung kepada idgham ma'al hunnah, saya bagi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya, dipersilakan. Ustaz nak tanya lah Ustaz. Ha. Tadi Ustaz kata izhar halki bila bertemu dengan huruf-huruf halqum. Katalah dia bertemu dengan huruf selain daripada halqum. Adakah jelas dan terang juga tak? Tidak. Dia hanya bertemu dengan huruf halqum sahaja. Sebab kalau huruf hijaiyah itu ada 28, dia ada pembahagian dia. Ada macam nanti bertemu dengan ya, lam, ra, semua ada dalam bahagian. Dia cukup-cukup semua 28. Jadi yang baca jelas ni hanya huruf halqum 6 ni saja. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ni je yang kena baca jelas. Kalau huruf-huruf lain maknanya kena dengung. Nanti puan, huruf lain nanti ada pembagian dia. Ada, Okey. ada yang masuk, ada yang sembunyi, ada yang tak dengung. Okey, baik Ustaz. Okey. Jadi pertanyaan yang bagus. Alhamdulillah, puan. Jadi huruf yang kena baca jelas hanya ada 6 huruf ini saja. Jadi nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan 6 huruf ini saja. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin saja. Nanti kalau huruf-huruf yang lain, huruf hijaiyah itu ada 28, yang lain akan dibagikan, ada yang dengung, ada yang tak dengung, ada yang ditukar kepada bunyi mim, ada yang disembunyikan. Okey, jadi intinya hanya ada 6 huruf yang dibaca dengung. Ini kena hafal Tidak wajib, bukan wajib hafal, tapi kena hafal. Kenapa saya menekankan kena hafal? Sebab bila kita tak hafal hurufnya dalam Al-Quran, nanti takutnya kita keliru dalam membacanya. Okey, untuk Quran yang ada tanda color, akan ada Quran yang color merah, color hijau, ada apa lagi? Color biru. Bila izhar halki ini adalah hitam. Okey, tanda pertama, color Quran yang berwarna, dia berwarna hitam. Dan nun ada baris. Okey, yang pertama, kalau Quran yang berwarna, izhar halki warna hitam. Itu tanda pertama. Bila nun mati, nun ada baris. Bila tanwin atas ataupun tanwin bawah, dia sama panjang. Okey, dia sama panjang. Maksud sama panjang kat sini, dia baris macam ni dia. Ni sama panjang. Panjang dia sama. Baris macam ni sama panjang. Ni izhar halki. Ataupun kalau tanwin, dia guna tanwin macam ni. Guna tanwin macam ni. Kalau domah. Okey, itu kalau Quran yang berwarna, dia warna hitam. Okey, warna hitam, warna asli. Tak ada warna apa-apa, warna hitam. Okey. Okey, puan-puan, tuan-tuan. Jelas untuk izhar halki? Sesiapa yang nak tanya lagi, ada any question? Ada pertanyaan? Indakum as-soal, tafaddali. Boleh buka mikrofon, boleh tanya. Hello? Okey. Bila tidak ada yang bertanya, so saya kira semuanya faham. Alhamdulillah. Dan bila dah faham, tolong dihafal dan diamalkan ketika membaca supaya dia tidak lupa. Karena al-ilmu bila amalin
kasajarin bilas samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pokok yang tidak berbuah. Jadi kita hari ini dapat izhar halki, kita dah faham, kita dah mengerti. Maka bila baca Al-Quran kena diamalkan supaya dia bermanfaat. Ibaratnya pokok bukan hanya daunnya rimbun tetapi bukan hanya rendang banyak daun tetapi juga ada buah yang boleh dimanfaatkan. Okey, seterusnya idgham ma'al hunnah. Okey, saya ulang. Idgham ma'al hunnah. Dalam istilah ilmu tajwid ada dua perkataan. Idgham ma'al hunnah dengan idgham bi hunnah. Okey. Bila puan-puan, tuan-tuan dengar orang mengatakan idgham ma'al hunnah, itu sama dengan idgham bi hunnah. Maksud sama ni adalah maksud dia sama, cuma perkataan yang beza. Kalau idgham masuk, masuk, ma'al beserta, hunnah dengung. Idgham ma'al hunnah. Masuk beserta dengung. Sedangkan satu perkataan lagi, idgham bi hunnah. Masuk idgham bi dengan hunnah dengung. Masuk dengan hunnah. Idgham bi hunnah masuk dengan dengung. Sedangkan idgham bi hunnah, idgham ma'al hunnah masuk beserta dengung. Jadi idgham bi hunnah ataupun idgham ma'al hunnah sama. Kenapa saya kena sebutkan? Sebab takutnya nanti tuan-tuan, puan-puan semua terbiasa dengan perkataan idgham ma'al hunnah. Bila orang sebut idgham bi hunnah akan confuse. Tapi sebenarnya idgham ma'al hunnah ataupun idgham bi hunnah itu sama. Cuma satu beserta, satu dengan bi. Kalau sini ma'al, sini lagi ada. Idgham ma'al ataupun idgham bi hunnah. Okey, maksud dia idgham masuk, masukkan dan dengung. Maksudnya kan masuk dengan dengung tadi ataupun bersedengung. Maksudnya masuk dan dengung. Ingat, kena dengung. Huruf dia ada 4. Huruf ada 4. Ya, waw, mim, nun. Ingat, ya, waw, mim, nun. Alhamdulillah. Ya, waw, mim, nun. Okey, ya, waw, mim, nun ni kalau disingkat boleh jadi yaumin. Kalau kita nak senang ingat, yaumin. Saya ingat sekali lagi keyword dia nak ingat. Yaumin. Ataupun ada yang mengatakan yanmu. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Ataupun yaumin. Ya, waw, mim, nun. Okey. Yaumin ataupun yanmu. Ini huruf dia. Ingat ada 4. Jadi yang pertama tadi izhar halki ada 6. Yang sekarang ada 4. 4 tambah 6 berarti 10. Kalau 10 berarti ada lagi balance. Selebihnya ada 18. Sebab dia semua ada 28 ataupun 26. Nanti ada lebihnya. Jadi masih 18 huruf lagi yang belum kita bahas. So yang sekarang 4. Tadi 6, sekarang 4. Okey. Yanmu ataupun yaumin itu dengung dia 2 harakat. 2 harokat. 2 harakat ya. Okey, dengung dia 2 harakat. Contoh. Contoh kat sini
Ayatiyani. Ya ke? Ayatiyani. Ada perkataan dia an ya'tiyani. Okey, an ya tiyani. An ya ti ya ni. An ya tiyani. An ni nun, nun mati bertemu dengan ya. Okey, nun mati bertemu dengan ya. So apabila ada nun mati atau bertemu dengan ya, maka masuk dan dengun karena ia termasuk huruf idgham bihunah. Jadi kita baca bukan an, nun hilang. Masuk dari an ni terus masuk ke ya. Ai. Seharusnya an baca ai. Nun hilang. Lepas tu kena dengung. Ai, dengung tu kan tahan. Jadi ayyatiyani. Kalau kita baca an ya'tiyani, salah. Kalau kita baca ayyatiyani, salah. Kenapa salah? Sebab tadi dah masuk tapi tak ada dengung. Dia bukan hanya masuk tetapi masuk dan dengung. Jadi ayyatiyani, ayyatiyani, ayyatiyani. Okey, nampak? Dia kena masuk dan dengung. Ataupun yang selalu baca ayyakula. Ayyakula. Saya bagi contoh yang lain. Bila titik susah nak padam. Okey. Contoh ayyakula. Ai. Yaku. Ayakula. Okey, sorry. Dalam Al-Quran selalunya tak ada baris. Okey. An yakula. An yakula. Perkataan ni an yakula. Okey. An yakula. Tetapi ketika kita baca nun hilang, dia masuk kepada ya. Apabila ada nun mati bertemu dengan ya waw mim nun, maka masuk dan dengung. Jadi dari hamzah ni terus masuk kepada ya. Jadi nun hilang, nun tidak dibaca. Bukan an tapi terus ai. Ai, lepas tu dekat ya ni kena dengung dua harakat dekat bunyi ai. Ayyakula. Kalau kita baca ayyakula, salah sebab tak ada dengung. Masuk dah benar, dah betul tapi dengung tak ada. Jadi dia selain masuk juga kena dengung. Ayyakula, nun hilang. Okey. Apabila nun mati bertemu ya, nun hilang masuk ke ya. Ayyakula. Itulah idgham bihunah. Dan selalunya nun ni berwarna merah. Nun berwarna merah. Kalau huruf Quran yang ada color. Okay, contoh yang tanwin kat sini adalah yauma izin wahiyah. Yauma izin wahiyah. Zin nun tanwin bertemu dengan wa. Okey, yauma izin wahiyah. Tuan-tuan, puan-puan, saya terangkan terlalu cepat ke? Kalau terlalu cepat tolong tegur Takut terlalu cepat susah nak faham. Yauma izin
Iya. Yauma izin. Ni selalunya baris kat sini dia tidak sama panjang, panjang sebelah. Ni dekat Al-Quran dan Sama Usmani panjang sebelah. Itu menandakan dia idgham. Lepas tu baris ini selalunya warna merah. Baris tanwin ni. Wahiyah. Okey. Okey. Yauma izin wahiyah. Ni bentuk asal. Tapi bila tanwin bertemu dengan waw, maka daripada zin ni masuk ke waw. Bila dah masuk, maka dengung. Jadi dia yauma izin wahiyah. Yauma izin wahiyah. Ziwa. Ziwa. Itu dengung dia. Kalau masuk dia jadi ziw. Ada kadang-kadang sebagian orang baca yauma izin wahiyah. Dia dah betul masuk tetapi tidak dengung. Salah. So yang betul masuk dan dengung. Yauma izin wahiyah. Okey. Dan untuk idgham bihunah ataupun ma'al hunah perlu diingat. Dengung dia mengikut huruf yang dimasuki. Okey. Dengung mengikut huruf yang masuk, yang dimasuki. Bila masuk kepada huruf ya, maka bukan ziu tapi zi. Yauma iziyah. Macam tu. Kalau dia menjadi baris bawah, baris depan jadi zai. Kalau dia baris depan jadi zui. Itu masuk ya. Kalau masuk waw jadi ziu. Kalau masuk mim jadi zim. Masuk nun zin. Dia ada 4 huruf saja. Jadi ikut huruf yang dia masuk. Dengung dia ikut huruf yang dia masuk. Okey, faham? Ada pertanyaan untuk idgham bihunah? Okey, tuan-tuan, puan-puan boleh tanya? Boleh buka mikrofon kalau ada yang nak tanya? Hello? Tak ada yang nak tanya? Okey. Bila tak ada yang tanya, berarti dikira faham. Jadi saya ulang sekali lagi. Idgham ma'al hunnah ataupun idgham bihunnah. Maksudnya ialah masuk dengan dengung ataupun masuk beserta dengung. Huruf dia ada 4. Yaumin. Ya, waw, mim, nun. Ya dengan waw, huruf yang berasal daripada rongga mulut. Mim, huruf yang berasal daripada bibir. Safatani. Sedangkan nun, huruf yang berasal daripada lisan. Okey. Jadi yaumin kalau disingkat jadi yaumin. Yaumin sendiri dalam bahasa Arab bermaksud hari. Yaum. Yaumin. Okey. Bacaan idgham bihunah atau ma'al hunah, kadar dengung dia ialah 2 harkat ataupun 2 harokat. Contoh ayyatiyani. Ai itu masuk kepada ya, jadi kita dengung bunyi ya. Ai tak boleh an, tapi kena masuk ke ya, jadi dengung dia dekat huruf ya. Ayyatiyani. Yang kedua contoh tanwin bertemu dengan waw. Bila bertemu dengan waw, masuk kepada huruf waw, jadi dengung dia bunyi huruf waw. Yauma izin wahiyah. Yauma izin wahiyah.
Sebab dia waw jadi ziu, kena ada ziu, kena masuk kepada waw. Kalau dia masuk kepada ya jadi yauma izi. Lain lagi bunyi dia zi, sebab dia dengung kepada huruf ya. Itulah idgham bi hunnah ataupun idgham ma'al hunnah. Kalau kita tengok dari contoh tadi, contoh tabat dekat sini kan ada tadi, dah saya terangkan sedikit tentang ni. Yang ni tanwin bertemu dengan mim, dengan nun mati bertemu dengan mim. Dan kedua-duanya dia masuk kepada huruf mim. Masuk kepada huruf mim. Tanwin dengan mim, hukum idgham ma'al hunnah. Tetapi dengung dia dekat mim. Jadi bunyi dia hablum mim masad. Hablum mim masad. Dekat sini dengung 2. Dekat sini dengung 2. Ini disebut dengan idgham bi hunnah ataupun idgham ma'al hunnah. Hablum mim masad. Lain dengan hamma tadi. Kalau hamma mim mati, mim sabdu, yang sebelumnya tidak ada nun mati, tak ada tanwin, tak ada mim mati, maka dia disebut dengan wajibul hunnah. Sedangkan yang ni ada tanwin sebelumnya dan ni ada nun mati, ini disebut dengan idgham ma'al hunnah. Okey, idgham ma'al hunnah. Okey, dekat sini juga ada ayat yang berbunyi anhu. Ma aghna anhu. Okey, anhu. Ini hukum bacaan apa? Tolong dijawab. Boleh buka mikrofon. Anhu. Hukum bacaan apa? Okey, puan-puan, boleh jawab. Anhu, hukum bacaan apa? Anhu. Izhar halki, Ustaz. Anhu adalah izhar halki. Sebab nun mati bertemu dengan ha. Jadi baca jelas. Anhu. Tapi ini juga ada lain. Ada lagi. Tanwin bertemu dengan za. Ada yang tahu? Ini hukum bacaan apa? Za. Za kita belum masuk lagi kita. Kita baru masuk izhar halki dengan idgham ma'al hunnah. Tapi kalau ada yang dah tahu, boleh jawab. Naron zata. Tanwin bertemu dengan za. Ada yang tahu, boleh jawab. Hello? Tak ada? Ada yang nak jawab? Okey, kalau tak ada yang jawab, saya jawab sendiri. Ini adalah bacaan ikhfa' hakiki. Kita belum sampai Ikhfa' hakiki ni cara baca dia nanti kita kena menyembunyikan bunyi tanwin. Jadi bukan naron tapi naronzat. Naronzatalahab. Okey. Kat sini ada bacaan tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw. So hukum bacaan apa dan tolong dijawab, ada hukum bacaan apa ni? Tanwin bertemu dengan waw dan tolong dibaca. Saya tunggu siapa yang nak baca dan siapa yang jawab sekali. Hukum bacaan apa? Dipersilakan. Hello? Okey, kalau tak nak baca, sebut hukum bacaan apa? Okey, puan-puan? Idgham ma'al gunnah, Ustaz. Idgham ma'al hunnah. Boleh baca, puan? Saya cuba. Boleh, bagus.
Mencuba. Jarib walahid takun arifan. Okay. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kejap. Watab tu ada qalqalah akbar. Itu berhenti kejap Puan. Watab. Watab. Okay, bagus bacaan dia. Alhamdulillah tuan-tuan. Bagus. Jadi jawapan betul dan bacaan bagus. Jadi lahabi watab itu idgham ma'al gunnah. So kita baca kena masuk kepada waw. Tabbat yada abi lahabi watab. Lahabi watab. Dekat situ kita dengung lahabi watab. Okey tuan-tuan, puan-puan, untuk hari ini insya-Allah pelajaran kita sampai dekat sini. Yakni hari ini kita dapat 3. Yang pertama wajibul hunnah, yang kedua izhar halki, dengan yang ketiga idgham ma'al hunnah. Okey, sebelum kita tutup, ada yang nak bertanya ataupun kurang jelas ataupun nak saya ulang atau macam mana? Saya silakan dibuka mute. Faham Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, yang lain? Okey So bila tidak ada yang bertanya, maka saya anggap insya-Allah semuanya faham. Kerana insya-Allah belajar tajuk ini senang. Cuma kita kena mengamalkan. Bila kita dah tahu, dah faham, jangan lupa amalkan. Sebab yang susah tu untuk mengingat, bukan belajar dia. Belajar dia untuk faham tu insya-Allah senang. Cuma bila mengingat tu agak susah. Mengingat dengan menggunakannya, memanfaatkannya, mempraktekannya, mempraktikalnya. Macam tu. Okey, semua sekarang boleh buka ni, buka tu on kan. Kita baca sama-sama, saya baca kemudian ikut. Boleh buka mikrofon. Apa suara ada gangguan sikit tak apa, ramai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada Abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah puan-puan, tuan-tuan, semua dah terror baca. Ni kalau orang belajar ni dah nak habis degree dah. Okey. Ustaz, nak tanya. Boleh.
Macam mana caranya kita nak hafal, nak bagi ingat? Ada tips tak? Untuk setakat yang saya belajar, tips dia yang pertama bila kita nak ingat ni, untuk huruf-huruf ni, itulah tadi macam keyword. Macam izhar, kita kena ingat izhar halki. Halki tu huruf halqum. Kita kena hafal huruf halqum. Kalau yang idgham ma'al hunah ni kena yaumin. Kita ingat yaumin, ya waw mim nun. Saya macam tu je lah. Cuma kalau untuk tip-tip lain tak ada. Nanti dia kan ada, semua ada 28. Jadi bila izhar, ingat ada 6 huruf yang keluar daripada halqum. Hamzah, ha, kha, ain, hin. Kemudian idgham bihuna, yaumin. Ya, waw, mim, nun. Nanti ada idgham bilahuna, lamro, lar. Lamro, idgham bilahuna. Lepas tu, iklab 1, ba. Lepas tu balance daripada itu masuklah kepada ifak hakiki. Ifak hakiki ni ada 15. Dia susah nak ingat. Jadi caranya lepas daripada semua tu balance masuk kepada ifak hakiki. Kalau saya tips dia macam tu lah. Kalau tips lain tak ada lagi. Okey Ustaz. Maknanya kita kena ingat yang nun mati dengan tanwin tu ya. Bertemu dengan huruf-huruf ni. Aduh, itulah yang susah sangatnya Ustaz. Nak ingat pelan-pelan buat, pelan-pelan insya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih. Kalau untuk yang menggunakan Quran yang ada warna, dia ada tanda-tanda dia. Ada kalau ifak hakiki, kalau hijau, warna hijau. Kalau idgham bi gunnah, dia warna merah. Kalau idgham bila gunnah warna merah tetapi tanda sabdu warna hijau. Kalau masa izhar, nak baca tu memang Ustaz kalau ada tanda tu, tapi bila kita nak mengingatkan hukum tu yang tu yang jadi agak susah lah nak ingat tu. Itulah dugaan. Tangan. Okey Ustaz. Okey, seterusnya ada yang tanya sebelum kita akhiri? Ada puan-puan siapa lagi? Okey, kalau tak ada saya tutup hari ini. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sementara ini kita masih belajar tajwid dulu. Nanti kalau tajwid dah selesai baru kita lebih fokus kepada talaki. Sekarang kita fokus kepada tajwid dulu supaya bacaan kita lebih bagus dan kita boleh menggunakan tajwid dengan betul. Karena ingat, membaca Al-Quran menggunakan tajwid, hukum dia wajib. Okey. Sekian daripada saya. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang betul itu daripada Allah, yang salah itu daripada saya. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat dan menjadi salah satu penyebab kita masuk ke surga. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka ta'ala quli sahabat Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'alna hadhihi jam'atan marhuman wa tafarruqan bitafarruqil ma'suma wa atina rizqan halalan tayyiba wa atina ilman manfa'atan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca doa ni sama-sama. Boleh buka mikrofon semua dan baca sama-sama. Allahumma rahamna Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakirna mimma nasina wa'allimna minkum ma jahilna warithna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan butang apa? Rekod.